semua sudah makan sarapan tak? Sudah, Ibu. Oh, baiklah, baik. Sekarang COVID-19 kan, jadi semua orang kena jaga sendiri, jaga orang lain juga. Boleh? Ya. Oke, baik. Kamu dapat nampak ini slide yang ditunjukkan? Nampak? Ya, nampak. Oke, boleh. Ini menunjukkan seorang wanita, seorang peniaga yang risau dengan perniagaannya. Belajar sekalian, tolong cikgu bacakan soalan. Sekiranya Anda sedang menghadapi masalah untuk menghitung jumlah akaun belum terima, apakah cara penyelesaiannya? Ya, apakah cara penyelesaiannya untuk menghitung jumlah akaun belum terima? Ada siapa tahu jawaban tak? Tak tahu, Cikgu. Saya pun tak tahu, Cikgu. Dapat. Cikgu bagi satu hint. Jawabannya berkaitan dengan topik hari ini. Kamu masih ingat tak kelas lepas cikgu ajar topik apa? Akaun kawalan belum bayar, Cikgu. Betul Zoe, akaun kawalan belum bayar. Jadi topik yang seterusnya ialah apa? Kamu refer dengan buku teks. Cikgu. Akaun kawalan belum terima, Cikgu. Betul, pandai kau, yaitu akaun kawalan belum terima. Akaun kawalan belum terima ialah topik pagi hari ini. Kita masuk dalam. Kamu dapat nampak tak ini slide? Nampak. Ada sedikit nak jelas, Cikgu. Oh, ada sekitar jelas. Oke, tak apa. Juga ada sediakan satu mainan kau. Dapat nampak tak semua? Dapat. Oke, bagus. Sekarang cikgu nak kamu pisahkan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan hafalkan yang bagi side debit, yang kumpulan dua hafalkan side credit. Boleh? Boleh. Sekarang cikgu bagi masa 2 minit untuk hafal. Oke? Ketua boleh ambil mainan kad dulu. Ketua sini. Jelas, Cikgu. Terima kasih ketua kelas. Oke, kamu dapat sudah kan mainan kad dulu. Jadi dari sekarang cikgu bagi masa 2 menit untuk hafal. Oke, start. Debit adalah bagi bibi, jalan, faedah, bank cek kartu, diskon diberi dipatahkan. Yang kredit adalah bagi bibi, bulanan jalan, bank, diskon diberi, hutang lapuk, kontrak, sama bagi HP. Ingatkan, masa tinggal 1 menit. Kejap, Cikgu. Oke, boleh. Dapat dah hafal? Kelly, oke? Oke, baik. Zoe, tak boleh tulis dulu ya? Oke, ya, Cikgu. Ya, Cikgu. Oke, start sekarang. Tulislah dalam kertas kamu. Tulis. Kamu tak ada? Sini. Tidak ada pen, Cikgu. Sini. Dua menit kak ya. Wah, pandai oh Zoe. Terima kasih, Cikgu. Clover, kenapa kamu? Kamu tak tahu jawaban kak? Permulaannya dari bagi bibi. Ya, betul, bagi bibi. Dapat Zoe nak tolong Clover kak? Tiada, Cikgu, saya tolong dia. Oke, boleh. Thank you si Zoe. Masa tinggal 1 menit.
30 saat. Sepuluh saat. Tiga, dua. Oh, boleh. Cikgu bagi lebih 30 saat. Pak Zoe bagus loh, bantu si Kowo sama si Kelly. Saya bagus soalnya cikgu. Memang bagus. Cikgu siap. Oke, ketua kelas tolong hantar bagi cikgu. Oke, terima kasih. Cikgu tengok ya. Yang ini kumpulan berapa punya? Tolong punya kak? Nah ini. Wah, macam hebat juga. Wah, yang ini Zoe punya. Bagusnya bagi temukan bagi Zoe. Oke, bagus. Oke. Tema cikgu mau kamu hafal ini format account belum terima adalah untuk membantu kamu buat latihan. Kalau kamu sudah hafal nih latihan, tidak akan ada masalah. Jadi kamu balik rumah hafal nih, minggu yang akan datang cikgu akan tanya balik ujian tugas untuk kamu. Boleh? Boleh. Oke, baik. Oke, kamu sudah tahu format untuk account belum terima. Kita masuk next. Hasil pembelajaran hari ini yaitu account kawalan belum terima. Apakah maksud account kawalan belum terima? Account kawalan belum terima adalah untuk membantu kamu menghitung semua jumlah account belum terima. Jadi ini adalah sangat penting. Biasanya account kawalan belum terima adalah di sebelah debit. Apakah keadaannya akan di sebelah kredit? Seperti ulangan barang niaga oleh account kawalan setelah hutang dijelaskan. Maksudnya dia mengulangkan barang niaga kepada saya setelah hutang dijelaskan. Itu tak boleh. Yang kedua ialah account belum terima menerima diskon daripada peniaga setelah hutang dijelaskan. Jadi ingat dua benda yaitu ulangan barang niaga sama diskon diterima tidak boleh bagi selepas hutang dijelaskan. Dapatkah belajar sekalian? Oke, bagus. Jadi cikgu akan menjelaskan tentang hasil pembelajaran hari ini. Hasil pembelajaran pertama ialah menerangkan tujuan penyediaan account kawalan belum terima. Yang kedua, mengenal pasti buku catatan pertama sebagai sumber maklumat kepada penyediaan account kawalan belum terima. Ketiga, menyediakan account kawalan belum terima secara manual atau menggunakan aplikasi KMK. Keempat, menerangkan sebab-sebab account kawalan belum terima berbagi minoriti. Yang last, menerangkan dengan contoh situasi di mana seseorang penghutang juga merupakan seorang penghutang bagi entiti perniagaan dan dihubungkan dengan catatan kontrak. Ini adalah hasil pembelajaran pagi hari ini. Kita masuk yang isi kandungan pertama dulu. Tujuan penyediaan account kawalan belum terima. Oke, kita masuk tujuan penyediaan account kawalan belum terima. Apakah tujuan penyediaan account kawalan belum terima? Yang pertama yaitu sangat penting, yaitu memudahkan jumlah bagi keseluruhan account belum terima dihitung.
Maksudnya, semua akaun belum terima dapat dihitung melalui akaun kawalan belum terima. Memudahkan jumlah bagi keseluruhan akaun belum terima, kita nampak infonya. Bagi perniagaan yang mempunyai urus niaga jualan secara kredit yang banyak, maksudnya perniagaan itu ada banyak penghutang. Penghutang ialah siapa? Penghutang ialah kita jual stok kepada pelanggan kami, tetapi dia belum bayar duit kepada kami. Jadi itu ialah jualan secara kredit. Okay? Yang kedua ialah demi memudahkan pembahagian kerja ataupun kesilapan, perniagaan akan menyediakan akaun kawalan belum terima. Ini akaun kawalan belum terima boleh mengelakkan pembahagian kerja dan kesilapan. Lastnya, akaun kawalan belum terima digunakan untuk merekod semua jumlah penghutang. Yang perkataan last ni ialah sangat penting. Jadi kamu mesti hafal ini. Kita pergi tujuan kedua, yaitu untuk menyemak ketepatan catatan dalam akaun belum terima. Apakah itu menyemak ketepatan catatan dalam akaun belum terima? Oke, kita boleh nampak format ini. Format ini kamu nampak clear tak? Tak clear. Tidak clear. Tak bagi guna ini. Yang ini yang baki di sini, baki bibi di debit mesti sama dengan akaun penghutang yang dari ledger jualan. Dapat apa yang itu cakap? Ya, jadi ini adalah menyemak ketepatan catatannya. Kita pergi yang ketiga. Untuk mengimbangkan jurnal am. Apakah maksud mengimbangkan ledger am? Sebab yang screen ni tak berapa jelas, jadi cikgu tulis tidak. Ledger jualan dia ada 3 penghutang. Jumlahnya ialah 4100. 4100 ni akan bawa kepada jualan dan debit kepada akaun kawalan penghutang. Kenapa debit akaun kawalan penghutang? Sebab di akaun kawalan penghutang, aset hutang bertambah, yaitu aset bertambah. Aset bertambah, jadi itu duit akan masuk ke dalam akaun kawalan penghutang. Sebab jualan ialah kita jual barang kepada pelanggan kita. Pelanggan kita hutang kita, jadi itu hutang akan bertambah. Hutang bertambah jadi hutang bertambah, jadi menyebabkan aset bertambah. Baki akan masukkan ke dalam debit. Okey, belajar sekalian? Boleh? Okey, bagus. Kita pergi next slide. Jadi tujuan penyediaan bagi akaun kawalan belum terima adalah ada 3. Yang pertama adalah memudahkan jumlah bagi keseluruhan akaun belum terima dihitung. Kedua, untuk menyemak ketepatan catatan dalam akaun belum terima. Terakhir ialah untuk menyimpangkan ledger am. Kita pergi subtopik kedua, yaitu sumber dari buku catatan pertama. Apakah yang itu sumber dari buku catatan pertama? Okey. Sumber dari buku catatan pertama yang direkod dalam akaun kawalan belum terima terdiri daripada buku tunai, jurnal am, jurnal jalan, jurnal ulangan jalan. Kita pilih buku catatan pertama, yaitu buku tunai. Kamu nampak ini buku tunai? Wow.
Oke, buku tunai ini ialah salah satu buku catatan yang perlu direkod dalam akaun kawalan belum terima. Yang kedua ialah jurnal am. Jurnal am sini dia adalah diskaun diberi sama hutang laku. Diskaun diberi dipatahkan. Maksudnya diskaun yang kami bagi pelanggan dipatahkan. Mungkin disebabkan oleh cek tak laku. Yang itu hutang laku ialah disebabkan pelanggan kami sudah muflis, sudah bankrupt, sudah meninggal dunia ataupun melarikan diri. Jadi kita tidak dapat kutip balik itu hutang, itu ialah hutang laku. Akan dimasukkan dalam akaun kawalan belum terima juga. Kita pergi jurnal jalan. Kamu boleh nampak ini jurnal jalan kan? Boleh. Oke, boleh. Ini jurnal jalan ialah kita jual barang kepada pelanggan. Jadi itu jalan kita harus record dalam akaun kawalan belum terima juga. Yang last sekali ialah pulangan jalan. Akaun pulangan jalan ini ialah kita jual barang kepada penghutang atau pelanggan kita. Tetapi itu barang niaga dipulangkan kepada kami. Hal itu akan disebabkan oleh stok itu sudah rosak ataupun stok itu salah handphone ataupun salah jenama. Jadi stok itu dipulangkan akan masuk dalam akaun kawalan belum terima. Oke, yang last ni ialah akaun kawalan belum terima. Dia akan masukkan semua yang saya cakap itu detail, semua elemen dari buku tunai, jurnal am, jurnal jalan, jurnal pulangan jalan akan masuk dalam akaun kawalan belum terima. Oke. Siap sudah tentang sumber dari buku catatan pertama. Cikgu nak tes satu orang. Tadi sumber ataupun buku catatan pertama ada apa? Siapa boleh jawab? Kau silakan. Pertama buku tunai, kedua jurnal am, ketiga jurnal jalan, dan keempat jurnal pulangan jalan. Bagus kawan, ya bagus. Ini ialah akaun kawalan belum terima. Saya jelaskan dari bagi bibi. Bagi bibi ialah bagi permulaan. Bagi permulaan ialah dari jurnal am. Jalan ialah dari jurnal jalan. Bank cek tak layan ialah dari buku tunai ataupun jurnal am. Yang diskaun diberi dipatahkan ialah dari jurnal am. Faedah dikenakan ialah dari jurnal am. Yang di sebelah kredit bagi bibi dari jurnal am. Tunai dan bank dari buku tunai. Bil belum terima dari jurnal am. Pulangan masuk ataupun boleh disebutkan pulangan jalan dimasukkan dalam jurnal pulangan masuk atau jurnal pulangan jalan. Diskaun diberi dimasukkan ke dalam buku tunai. Hutang laku dimasukkan ke jurnal am dan kontrak dimasukkan kepada jurnal am. Nanti juga akan terangkan satu demi satu apakah elemen dia. Oke, yang ketiga ialah penyediaan akaun kawalan belum terima. Ini format untuk akaun kawalan belum terima. Yang tadi sebelum cikgu mulakan kelas, cikgu ada mengadakan satu aktiviti tes kamu tentang ini format akaun kawalan belum terima kan? Jadi ini adalah sangat penting. Akaun kawalan belum terima refer kepada aset kita. Ingat, akaun kawalan belum terima adalah refer kepada aset. Jadi dia di side debit, kiri debit equals tambah aset. Selalu ingat debit adalah tambah aset, di kredit yaitu di kanan,
ialah tolak aset. Okey. Kamu boleh merujuk buku teks buka surat 171 contoh 8. Kamu akan nampak contoh ni. Bagi contoh 8, buku tunai. Buku tunai dia akan merujukkan diskaun diberi, cek laku dan juga bank. Tadi cikgu ada roughly explain tentang buku tunai ini kan. Cikgu sekarang mengajar macam mana mengepostkan dari buku tunai ke kawalan belum terima. Diskaun diberi. Diskaun diberi ialah kami bagi diskaun kepada pelanggan. Jadi kita beri diskaun kepada pelanggan. Pelanggan punya hutang akan kurang sebab 100 kita bagi diskaun 20. Jadi itu 20 ialah hutang berkurang. Jadi yang akaun diskaun diberi itu akan masuk ke akaun kawalan belum terima side kredit. Sebab side kredit ialah kurang hutang kurang, aset kurang. Jadi dia masuk side kredit. Okey, untuk bank ialah penghutang masuk duit kepada kami. Kami jual barang kepada dia, dia bayar kami dengan bank. Jadi hutang itu sudah dijelaskan. Jadi hutang sudah berkurang, hutang berkurang, aset berkurang. Jadi dia bisa kredit juga. Untuk ilmu cek tak laku. Cek tak laku ialah saya ialah perniagaan. Saya penghutang pelanggan atau penghutang sudah bagi itu cek untuk kami. Tetapi cek itu saya sudah masukkan kepada public bank. Saya sudah masukkan kepada bank. Tetapi perlulah 2 atau 3 hari punya proses. Dalam proses 2 atau 3 hari itu, cek itu didapati nama pelanggan salah, ataupun cek itu tak boleh guna sudah sebab akaun sudah freeze. Jadi cek ini tidak laku sudah. Tidak laku, jadi hutang kami bertambah balik. Sebab pelanggan itu belum lagi jelaskan hutangnya sebab kita sudah mengulangkan itu cek kepada pelanggan. Jadi hutang tambah, aset tambah, dia akan masuk ke dalam debit side. Okey, ini ialah untuk buku tunai. Next, kita pergi jurnal am. Bagi jurnal am, dia adalah diskaun diberi kepadakan dan hutang laku. Diskaun diberi kepadakan ialah kami bagi diskaun kepada pelanggan, tetapi diskaun itu sudah dipadakan. Mungkin berlaku ialah disebabkan cek tak laku yang tadi itu situasi. Cek tak laku berlaku, jadi diskaun diberi otomatik akan dipadakan juga. Jadi diskaun dipadakan maksudnya hutang kami bertambah. Hutang kami bertambah, aset bertambah, jadi dia masuk dalam debit. Hutang laku ialah hutang yang kita tak dapat kutip balik. Yang pelanggan menghutang kami 100, tetapi dia ialah hutang laku. Hutang laku maksudnya dia muflis, dia backup, dia melarikan diri ataupun meninggal dunia sudah. Jadi yang ini 100 kita tak dapat kutip balik. Jadi dia akan jadi kosong. Dia sudah jadi kosong, maksudnya hutang sudah berkurang. Hutang berkurang, aset berkurang, dia akan masuk dalam credit side hutang laku. Ini adalah contoh untuk jurnal am. Kita masuk kepada jurnal jalan. Bagi jurnal jalan, indra ilmu faham ialah penghutang kita. Penghutang kita ini dia belum lagi bayar kepada kami.
Yang ini adalah jualan secara kredit. Jadi jualan itu belum lagi dijelaskan hutang bertambah, aset bertambah yang masuk dalam debit side. Yang last untuk jurnal bulanan jalan. Jurnal bulanan jalan adalah pelanggan memulangkan barang niaga kepada kami. Kemudian kami jual 100 bagi dia, tetapi dia memulangkan 20 bagi kami, tinggal bagi 80. Yang ini 20 belum dimasukkan ke dalam kredit sebab hutang sudah berkurang. Hutang sudah berkurang, jadi aset berkurang, dia akan di kredit side. Oke, itulah untuk menyediakan account kawalan belum terima. Untuk keempat adalah baki minority. Apa itu baki minority? Baki minority berlaku semasa bakinya di sebelah kredit. Yaitu boleh nampak di sini. Baki minority dia di sebelah kredit. Biasanya kebiasaannya baki di sebelah debit ialah baki majority. Ini yang kebiasaannya. Tetapi bagi baki minority dia akan wujud di baki kredit. Kita nampak dia punya info. Oke, ini adalah contoh gambarnya. Cikgu tadi sudah tunjuk. Kita pergi next slide. Tengok sebab baki minority. Yang pertama, dia terdapat baki kredit yang kecil dalam account penghutang. Maksudnya account penghutang adalah baki kredit yang kecil dan jadi dia akan menyebabkan baki minority, yaitu baki di sebelah kredit. Yang kedua yang peniaga adalah terlebih charge kepada account pelanggan. Yang ketiga ialah pelanggan telah memulangkan barang-barang selepas pembayaran hutang dibuat. Secara ringkasnya, account kawalan mungkin akan mempunyai dua baki account, yaitu satu di sebelah debit dan satu di sebelah kredit. Kamu boleh nampak dari sini. Dia ada sebelah debit dan sebelah kredit. Ini ialah baki minority. Kita pergi subtopik yang last, yaitu catatan kontrak. Apa tuh catatan kontrak? Catatan kontrak ialah keadaan ini berlaku semasa seseorang itu ialah pemiutang, dia juga ialah seseorang penghutang bagi perniagaan itu. Kenapa akan berlaku situasi ini? Kita nampak dia punya contoh. Oke, kita boleh nampak contoh dari sini. Penghutang, kami jual 1.000 ringgit punya kain kepada penghutang, dan penghutang jual 500 baju kepada kami. Maksudnya ini kita, ini pelanggan. Kita jual secara 1.000 kepada pelanggan kami. Pelanggan jual 500 baju kepada kami. Kita jual 1.000 kain kepada dia. Jadi dia ada baki 500 lagi. Yang 500 ni ialah pelanggan hutang kami. Jadi ini masihlah hendak dimasukkan dalam akaun kawalan belum terima. Masuk di bahagian mana satu? Jangan jadi debit akaun penghutang, kredit akaun penghutang.
Kontranya akan di sebelah kredit. Sebab kita jual 1.000 kepada dia, dia jual 500 kepada kami. Jadi itu hutang ada kurang 500. Hutang kurang 500, aset kurang 500, dia akan masuk kredit kontra 500. Oke, sekian, terima kasih. Ini adalah hasil pembelajaran hari ini. Cikgu ada sediakan satu quiz untuk kamu. Kamu sekarang boleh minum air dulu. Tunggu cikgu sekejap. Oke, boleh kelas? Kamu boleh paham apa yang cikgu ajar gak nanti semua? Oke, sekarang cikgu dapat buka itu quiz. Cikgu sekarang akan bagi quiz untuk kamu. Yang quiz ni nanti cikgu dia ada 6 soalan. Nanti selepas cikgu tekan start, kamu nampak soalannya dan bagi tahu cikgu jawapan, cikgu akan tekan jawapan tu. Boleh? Oke, start sekarang. Oke, antara berikut yang manakah bukan tujuan akaun kawalan belum terima disediakan? Memudahkan pemegang menyesuaikan keuntungan sebelum. Apa, Aina? Memudahkan pemegang menyesuaikan keuntungan. Oke, tengok betul lah tidak? Betul, Aina. Kita pergi soalan kedua. Dalam keadaan manakah akaun kawalan belum terima mempunyai baki kredit? Jawapan? Akaun belum menerima diskon sebelum menjelaskan hutang. Oke, yang ini kami tekan salah. Nanti kami tengok balik soalannya. Oke, yang antara berikut pilih butiran yang dicatat di sebelah kredit dalam akaun kawalan hutang. Jawapannya hutang laku, cek tak laku, ulangan jalan, penerimaan tunai dari penghutang. Ada siapa tahu soalan ini? Hutang laku, ulangan jalan dan penerimaan tunai dari penghutang itu. Oke, kita tekan ini. Oh, betul kawan, pandainya kawan. Oke, yang next, butiran manakah yang akan direkodkan dalam akaun kawalan belum terima? Diskon diberi. Ya, cepatnya diskon diberi. Oke, betul diskon diberi. Ada power up lagi. Oke, next. Apakah jenis akaun yang disediakan dalam ledger jualan? Siapa tahu jawapan? Akaun penghutang? Sure? Oke, Kelly sekali tepukan bagi Kelly. Oke, last sudah soalan. Maklumat untuk merekodkan catatan dalam akaun kawalan belum terima boleh diperoleh daripada buku catatan pertama yang berikut kecuali mana satu? Jurnal belian. Betul, Aina. Oke. Kita nampak redemption question. Yang ini yang tadi salahnya. Zoe, apa jawabannya? Yang tadi kamu salahnya soalan. Saya rasa Eko belum menerima memulangkan barang selepas menjelaskan hutang. Sudah nampak nih. Ya, betul sudah Zoe. Oke, kita sudah done untuk hari punya quiz.
Kita menimbas kembali mana satu yang salah. Oh, semua betul. Kita nampak yang ada satu. Oke, yang ini. Dalam keadaan manakah akaun kawalan belum terima mempunyai baki kredit? Yang tiapnya jawaban ialah akaun belum terima memulangkan barang selepas menjelaskan hutang. Tadi Zoe ada jawab akaun belum terima menerima diskaun sebelum menjelaskan hutang. Yang ini salah, dia sepatutnya ialah setelah. Dapat Zoe? Boleh? Boleh cikgu. Oke. Oke, kita selesai untuk hasil pembelajaran hari ini. Cikgu akan membahas kembali tentang apa yang kita belajar hari ini. Kita akan belajar tentang maksud akaun kawalan belum terima, tujuan akaun kawalan belum terima, yaitu mengimbangkan ledger am, menghitungkan semua jumlah akaun belum terima, dan juga mengelakkan kesilapan ataupun pembahagian kerja, yaitu ialah tujuan. Untuk sumber atau buku catatan pertama, dia ada buku tunai, jurnal am, jurnal jalan, dan jurnal ulangan jalan. Dan bagi penyediaan akaun kawalan belum terima, kamu boleh refer balik kepada muka surat 171 buku teks untuk refer balik dan hafalkan format untuk akaun belum terima. Yang keempat ialah baki minoriti. Baki minoriti ialah baki yang berada di sebelah kredit. Yang last sekali ialah catatan kontrak. Catatan kontrak akan berlaku semasa penghutang itu juga merupakan piutang dalam sebuah perniagaan. Itu semua ialah hasil pembelajaran pagi hari ini. Jadi ini bukan daripada konteks berakaunan juga. Kamu boleh aplikasikannya dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, jika ibu bapa kamu terlibat dalam perniagaan, kamu boleh menolong mereka menghitung semua jumlah akaun penghutang bagi mereka untuk meringankan beban mereka. Oke, jadi cikgu mau bagi kerja rumah bagi kamu. Yang pertama ialah hafalkan itu akaun kawalan belum terima. Yang kedua ialah tulis refleksi tentang pembelajaran hari ini. Maksudnya refleksi itu ialah apa yang kamu rasa untuk kelas hari ini, apa yang kamu dapat memanfaatkan untuk kamu atau tidak, itu. Boleh faham semua? Boleh. Oke, bagus. Sekian, terima kasih hasil pembelajaran sehingga sini. Terima kasih kelas. Terima kasih, cikgu.